Kita nak sambung chapter yang kita dah tertinggal. Chapter yang tertinggal tu chapter apa? Chapter yang ke-12 lah kalau tak silap. Chapter 12. Chapter 12 ni kita panggil dia pengumpulan pengendalian data. Pengendalian data Pengendalian data ni maksudnya kita mendatakan ataupun kita mengumpul data-data dengan cara-cara yang sistematik. Jadi pengumpulan data, tajuk dia apa? Pengendalian data. Pengendalian data. Jadi pengendalian data ni maksudnya kita kumpul, mula-mula kita kumpulkan data. Data tu apakah maksud data ni? Kumpulkan data-data, kemudian kita susun atur. Kita kumpul, susun atur. Maksudnya susun atur tu kita jadualkan ke, kita buat pengasingan ke, pengkelasan, kita buat kiraan ke. Apa-apa yang kita buat ni semua adalah susun atur dia. Data tadi kita dah dapat apa-apa data lah jadi kita tengok macam mana. Lepas tu kita susun atur dia secara berjadual, secara pengkelasan, secara kiraan dan sebagainya. Kemudian kita boleh buat secara graf, ataupun kita menggrafkannya. Macam tu. Jadi graf ni pula ada beberapa jenis. Nanti kita tengoklah, tapi tak pergi tulis dulu. Kita boleh buat dia carta. Ni grafkan ni maksudnya kita cartakan dia. Data-data yang kita ada tadi, yang kita kumpulkan, kita aturkan, kemudian kita carta atau kita grafkan. Kita boleh buat dalam bentuk carta palang. Nanti kita tengoklah macam mana carta palang, carta pie. Dan juga kita boleh buat dalam bentuk yang ni ada dua apa ni kita panggil tahun, apa tak? Kita panggil dia, nama dia plot titik. Plot titik. Dan juga yang lagi satu terakhir adalah apa ni, plot batang daun. Nama dia plot batang daun. Dia ada macam tu daun. Jadi ada 4 je lah cara kita mencarta atau menggrafkan tu. Ada 4 cara. Apa yang kita grafkan atau cartakan ni? Data-data tu tadi lah. Maksudnya apa data yang kita dah dapat, kita kumpulkan, kita buat dalam jadual, kita buat pengkelasan, kita buat kiraan, akhirnya kita buat carta-carta atau graf berdasarkan kepada data yang kita dah ada. Itu yang kita nak belajar tu. Belum belajar ni, belum start ni. Cuma kita tengok dia punya outline ataupun apa yang kita perlu tahu. Jadi yang kita perlu tahu dalam pengendalian data ni ialah macam mana mengumpul data, macam mana menyusun aturkan dia, dan macam mana mencartakannya. Jadi yang ini yang kita nak tengok. Yang dalam bahagian mengumpul data ni pula ada pula 4 cara lagi. Ada 4 cara lagi kita tengok dulu. Masa kita mengumpul tu dia ada 4 cara. Cara yang kita boleh gunakan adalah sama ada kita menyusunnya dengan cara tinjauan. Kita panggil dia tinjauan. Ada data yang kita kena kumpul dengan cara tinjau. Nanti kan kita tengok macam mana tinjau Lepas tu ada yang menggunakan cara eksperimen. Macam mana nak mengeksperimen benda tu Ada data yang kita tak boleh tinjau, kita kena eksperimen. Ada yang kita terpaksa buat temu bual. Kita buat yalah temu bual lah Apa orang putih panggil temu bual? Fake, apa panggil fake? Temu bual dalam bahasa Inggeris interview ke? Interview lah lebih kurang. Macam interview sikit baru kita boleh dapat data. Dan satu lagi ialah pemerhatian. Inilah 4 cara. Maksudnya cara nak mengumpulkan data-data boleh dengan cara meninjau, buat tinjauan. Ada yang kita kena buat
cara eksperimen, ada yang kita kena buat temu bual, ada yang kita kena buat pemerhatian. Okey, contoh katakan kita nak mengumpul data. Ni dengar, ni kita nak buat mengumpul data jenis air botol. Air botol jenis air botol yang digemari oleh masyarakat Malaysia contohnya. Apakah air botol dia tu? Jenis air minuman. Kita nak menggunakan tinjauan ke, eksperimen ke, temu bual atau pemerhatian untuk nak dapat tahu apakah jenis minuman botol yang digemari oleh masyarakat Malaysia. Apa cara yang terbaik untuk dapatkan maklumat tu, kumpulkan data tu? Interview. Tengok betul. Boleh juga interview, temu bual pun boleh. Kita boleh buat temu bual, panggil dia. Tapi kalau temu bual ni cerita panjang. Kita cuma nak tahu apa jenis air yang orang minat. Apa cara? Pemerhatian. Pemerhatian boleh. Mana dua lah Pemerhatian. Pemerhatian ni pun detail ke ni yang sangat terperinci juga. Jadi yang paling ringkas, kita boleh temu bual atau kita boleh buat tinjauan. Gitu. Mana kita boleh buat tinjauan aja. Kita tanya-tanya begitu, tanya kosong lah, pergi jumpa orang sikit tanya. Abang minat air apa bang? Milo dia kata. Okey lah Milo lah. Kita tulis lah, catat lah kan. Jumpalah 20 orang dalam satu pekan tu, kita tanya air apa minat, nak minum apa ke apa, kita tanya. Jadi maknanya sama ada tinjauan atau temu bual. Tapi yang terbaik ni tinjau je lah, buat tinjauan yang ringkas. Okey, macam temu bual ni, kalau kita nak tanya dia tentang contohnya penggunaan telefon bimbit, kita temu bual lah sebab dia panjang ni cerita dia. Temu bual kita tanya dia suka main Roblox ke, suka tengok YouTube ke, dia ada lebih kan, dia ada banyak dia punya pilihan. Suka main Roblox ke, suka main apa nama tu TikTok ke, suka tengok short ke, suka apa tak tahulah, dalam handphone apa boleh main, Facebook, Facebook contoh. Jadi itulah panjang sikit cerita dia, lama. Orang tu boleh cakap, oh saya TikTok pun minat juga ni, tapi Roblox pun saya main juga, tapi yang ni pun saya suka, semua suka lah belaka. Jadi maknanya kita temu bual. Temu bual panjang sikit dia punya cerita dia tu. Kalau tinjau tadi tanya pasal air sebotol, air apa yang minat, saya minat Coca-Cola, okay, cukup lah. Kalau temu bual tu panjang sikit. Tapi kalau yang eksperimen, data-data dia contohnya macam ni. Orang kawasan tu semua demam. Macam mana kita nak mendapatkan data kenapa orang tu demam kawasan tu? Cek. Boleh jadi nyamuk banyak kawasan tu. Boleh jadi juga kawasan tu asap banyak sangat, asap kilang keluar banyak, orang demam. Ataupun boleh semua tu kita perlukan buat satu eksperimen ataupun uji kaji. Kita test air dalam kawasan tu, kolam dia kotor tak kotor. Lepas tu kita test dia punya udara persekitaran dia bagus tak bagus, berasap tak berasap. Lepas tu kita test lagi kawasan ni, hutan ni banyak nyamuk ke apa, kan. Itu eksperimen. Sebab kita tak boleh nak temu bual sangat benda tu. Kita kena check secara eksperimen, kan. Itu contoh-contoh lah macam mana kita nak buat mengumpulkan, macam mana kita nak mengumpulkan data tu. Jadi cara pengumpulan data ada 4. Okey, mari kita cuba dulu. Kita cuba belajar satu bahagian ni, mari kita cuba Kang susun atur kan macam ni, kita belajar pula. Sekarang ni kita tengok bagaimana kita meninjau ke, nak eksperimen ke, nak temu bual ke, atau nak buat pemerhatian. Sekejap, padam dulu. Saya nak tengok kawan ni seorang tu dia boleh masuk ke tak. Bagus, dah masuk. Itulah. Kalau kita semua duduk dekat-dekat senang kan, buat kat kelas je. Datang kelas, kita masuk kelas. Ini sebab kita ni berduduk berjauhan. Ada yang Sabah, ada yang Sarawak, ada yang Kedah, ada yang Penang. Dah susah. Okay, jadi macam mana kita membuat apa ni, mengumpulkan data tadi kan. Cara pengumpulan dia ada 4 kan. Okay, cuba sebutkan, dah padam tadi dah. Cuba sebutkan 4 kaedah mengumpulkan data.
Siapa-siapa? Tinjauan, eksperimen, temu bual, pemerhatian. Okey, bagus. Okey, sekarang ni saya kata macam ni. Ni nak test ni. Okey. Satu, dia kata dia nak dia kata nyatakan kaedah pengumpulan data. Nyatakan, nampak ke? Nyatakan kaedah pengumpulan data bagi yang berikut lah. Okey, pertama, pen ni tak gol lah, susah nak padam. Pakai ni lah. Ni dah buat nak habis pula. Yang pertama adalah jenis kereta yang dipandu oleh guru-guru. Macam tu. Jenis nampak kan? Jenis kereta yang dipandu guru-guru. Ini nak guna kaedah apa ni untuk mendapatkan data? Cuba kasih sikit idea. Jenis Perhatian. Perhatian. Okey, kejap. Ni berfikir dulu Yang kedua, permainan yang digemari. Yang digemari pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar. Okey, itu cara apa pula nak mengumpul data tu? Yang ketiga, mana tu? Tak nampak kan? Ni nampak tak? Nampak tak tu? Nampak? Keberkesanan yang baru. Tu. Dan yang keempat adalah pendapat pelanggan. Pendapat pelanggan mengenai perkhidmatan bank. Contoh. Jadi maknanya kita ada 4 benda yang kita nak kumpulkan data ni. Satu, jenis kereta yang dipandu guru-guru. Apa cara terbaik untuk dapat maklumat? Kedua, permainan yang digemari oleh pelajar. Yang ketiga, keberkesanan ubat yang baru. Yang keempat, pendapat pelanggan mengenai perkhidmatan bank. Mana satu yang sesuai untuk katakan menggunakan pemerhatian? Satu pemerhatian kan? Mana tu? Yang kedua, apa nama tu? Tinjauan. Tinjauan. Yang ketiga, eksperimen. Ni kaedah-kaedah kan? Dan yang keempat tadi apa? Temu bual. Temu bual. Jadi jenis kereta yang dipandu oleh guru-guru ni, apa yang cara yang terbaik untuk dapatkan maklumat? Pemerhatian. Pemerhatian, betul. Pemerhatian Kenapa kita nak pemerhatian aja? Tengok jenis kereta. Tengok je lah kan. Tak payah jumpa cikgu. Cikgu bawa kereta apa? Kita dah nampak dah cikgu tadi bawa kereta apa. Dia bawa kereta buruk je. Kita nampak lah, oh ni kereta lama ni, kereta Mazda lama. Lepas tu kita lagi pergi tanya cikgu, jenis kereta buruk apa yang cikgu tanya? Memang tak sedap kan yang cikgu bawa tu ni. Tak payah kan. Jadi kita cuma perhatikan dan catat. Cikgu Sob bawa kereta Mazda. Senang. Jadi pemerhatian aja dah dapat maklumat. Kalau kalau permainan yang digemari oleh pelajar-pelajar, apa caranya? Tinjauan, betul. Tinjauan. Tinjauan. Mana tinjauan ni kita buat apa? Kita pergi tinjau. Pergi menyelit lah, tengok budak tu tengah main apa kan. Kau main apa ni? Roblox. Tahu lah. Itu namanya tinjauan. Ataupun kita meninjau lah kan. Meninjau tengok. Tak payah kita nak ni. Okey, kalau keberkesanan ubat yang baru, ini apa cara? Eksperimen. Betul, kita kena buat eksperimen. Ataupun kita buat uji kaji, baru boleh tahu. Kalau pendapat pelanggan mengenai perkhidmatan bank, apa cara? Temu bual. Betul, mestilah kita buat interview sikit. Interview, temu bual, tanya dia macam mana bank sekarang. Tak boleh, tak suka kan. Macam tu.
Jadi ini ialah cara-cara kita mengumpulkan data. Maksudnya kita tak boleh gunakan cara pengumpulan yang salah kepada benda yang salah. Maksudnya jenis kereta yang dipandu oleh guru-guru, kita buat secara eksperimen. Apa nak dia eksperimen kan? Tak ada kena-mengena lah kan. Kita tak boleh terbalik-balik lah. Apa yang sepatut, itulah cara dia. Macam keberkesanan ubat ni, mana boleh kita buat tinjauan? Tak boleh kan? Bagi orang satu makan satu ubat, kita pergi tanya dia, lega tak lega? Ada orang makan ubat yang lega, ada orang makan ubat tak berapa nak lega. Ada yang tengok lain orang lain. Jadi kena buat eksperimen kepada ubat tu, baru boleh. Jadi itu cara mengumpulkan data. Okey, kemudian cara pengumpulan data ni dia ada dua lagi. Dia boleh dibahagi kepada dua lagi. Satu tu yang macam ni lah, yang 4 perkara tu. Lagi satu dia ada dua. Dia dibahagi kepada dua. Yang tu kita panggil dia apa ni? Dia padam dah. Yang tu kita panggil dia adalah data kategori. Data jenis kategori. Kategori. Dan juga data jenis apa? Numerik. Numerik. Numerik ni maksudnya nombor. Numerik ni maksudnya nombor. Maksudnya satu tu data tu dia tak payah nombor pun tak apa. Satu lagi tu data mesti nak kena dinomborkan. Ditulis dengan cara menambakan dia, menomborkan dia. Contohnya, kalau kita cek macam tadi lah, minuman kegemaran. Kegemaran. Minuman kegemaran, kalau data yang kita nak ambil kat dia, kita tak perlu nombor. Jadi dia adalah jenis data kategori. Tengok macam ni data kategori. Maknanya kalau kita nak kumpul data ni, memanglah kita boleh pakai tinjauan, boleh pakai pemerhatian, tapi dia tu jenis data kategori. Kita tak perlu nak menomborkan dia kan. Kalau data numerik yang ada nombor, contoh dia adalah perbelanjaan. Perbelanjaan bulanan. Ini memang kena pakai nombor lah, data numerik. Kita panggil, kita tak boleh kategorikan dia, mana boleh, sebab dia perbelanjaan. Belanja ni mesti ada nombor dia, duit kan, berapa ringgit. Okey, kemudian contoh lagi, masa ke sekolah, masa perjalanan. Masa perjalanan ke sekolah, contohlah. Ini agak-agak data apa ni? Data numerik ke data jinjak apa ni? Data kategori? Numerik. Numerik, sebab dia ada masa. Data numerik, nombor. Kemudian punca kesesakan lalu lintas contohnya. Masalah dia punca kesesakan lalu lintas. Ini agak-agak DK. Okey, data kategori sahaja. Macam tu. Jadi kita boleh mengumpulkan data bila kita dah boleh klasifikasikan apakah data-data yang perlu kita kumpulkan. Sama ada dengan cara tinjauan, sama ada dengan cara apa ni, temu bual, ataupun eksperimen, ataupun apa lagi satu? Pemerhatian. Itu 4 cara kan. Kemudian daripada 4 cara tu, kita kena tengok juga adakah dia data kategori ataupun data yang bernombor numerik. Boleh faham tu setakat tu? Boleh. Alright, jadi dah boleh faham. Kalau dia tanya soalan ni dalam test, macam ni apa, nak tinjau ke, nak eksperimen ke apa, dah tahu Okay, sekarang ni macam ni kita nak menjadualkan data. Macam mana kita nak jadual? Jadualkan data-data tadi tu. Kita dah kumpul lah ni. Kita kumpul tu, tak kisahlah dengan 4 cara tadi tu. Lepas tu kita pun nak mengumpulkan dia. Jadi kita buat satu contoh. Ini panjang sikit lah. Saya tuliskan. Dia ada banyak data ni. Ambil masa ni ambil masa untuk tulis.
Dia semakin kita meningkat umur ni, nak nampak ni susah, mata tak nampak. Korang masih muda lagi, baguslah. Mata semua masih clear. Bila dah umur menjelang 50 ke atas, habis. Itu pun kena buat tinjauan kat tu kan. Okey. Jadi sekarang ni kita nak mendatakan dia. Macam mana nak menjadualkan data-data ni? Data jadi macam ni, kita dah kumpul lah ni. Kita dah mengumpulkan satu data lah. Maknanya data ni, contoh data apa? Menunjukkan saiz kasut. Saiz kasut. Sebab macam saiz kasut ni, kita kena nomborkan dia. Sebab saiz kasut memang nombor kan. Jadi kita dah menomborkan. Mana ada yang pakai saiz 4, ada yang pakai saiz 5, saiz 7, saiz 8 dan sebagainya. Macam mana kita nak menjadualkan dia? Jadual yang ni kita panggil dia jadual kekerapan. Jadual kekerapan. Kekerapan tu maknanya berapa kali dia wujud. Maknanya berapa kali dia datang, dia timbul. Kita buat penjadual tu. Macam 4 ada berapa kali 4. Berapa orang kita jumpa tu, kita cek saiz kasut dia, kita jumpa 5 orang, 6 orang contohnya. Itu namanya kekerapan dia. Jadi kita nak dia saiz kasut. Lepas tu ini gundalan. Gundalan entah apa tentang gundalan ni, saya pun tak tahu mana datang perkataan. Tapi gundalan lah. Lepas tu kekerapan. Ni salah satu cara untuk menjadualkan. Yang ni jadual ni kita panggil jadual kekerapan. Jadi cara ni macam mana? Katakan kita nak letak saiz kasut yang 4 dulu. Saiz 4. Saiz 4. Jadi ada berapa saiz 4? Kita cek. 1, 2, 3. Lagi tak? 4. Lagi. Yang saiz 4 je. 1, 2, 3, 4 Jadi 4 lah kita buat. 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi kekerapan ni berapa? 4 lah. Saiz 4. 4 orang aja yang mempunyai kasut saiz 4. Kecil lah kan, kaki kecil. Ada siapa pakai kasut saiz 4 ke sekarang ni? Di atas 1. Tak apa, tak ada. Tak ada okay. Yang tu saiz 5 pula. Saiz 5. Siapa pakai saiz 5? Jadi ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Oh 9 9. Betul. Okay, jadi macam mana gundal dia? 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang kelima dia macam tu. 6, 7, 8, 9. 9 orang yang pakai kasut saiz 5. Ni jadual kekerapan ni, betul? Saiz 6. Saiz 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis. Ada 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang pakai kasut saiz 6. Tu saya beri saiz 7. Saiz 7 berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lah. Saiz 8. Ada ke saiz 8? Ada. 1, 2, 3. Habis. 3 je lah. 1, 2, 3. Siap satu jadual. Jadi ini ialah jadual daripada data yang serabut ni tadi, yang bersepah-sepah tu. Kita boleh jadualkan dia dengan lebih kemas. Maknanya kita tahu dah. Tengok jadual kita ni. Macam tadi kan kita semak kan, tengok kan, pening kan. Ini kita tengok senang. Saiz 4 ada 4 orang je. Saiz 5 ada 9 orang. Saiz 6 ada 7 orang. Saiz 7 ada 6 orang. Saiz 8 ada 3 orang. Jadi berapakah semua orang yang kita pergi buat eksperimen, panggil dia orang tanya saiz kasut ni, yang kita buat kumpulan data ni. Tambahkan semua. Ada berapa? Berapa? 10, 19, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 orang. 30 orang yang kita panggil untuk tanya berapa saiz, ataupun kita ukur saiz kasut dia. Ada 30 orang. Hello?
Ada apa-apa ke? Ada 3 dekat jadual tu. Oh, Jadual ada 3. Tak nampak? Astaghfirullahaladzim. Tak ni 3. 3 berapa orang? 1. 1 orang saja. Kan dah silap ni. 1 Jadi 1 orang. Jadi berapa? 31 ke? Cek balik. Ke saya yang salah kira? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ke 6, 30. Betul lah, kira salah 30 orang. 4. Ni 5, 10, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Betul lah 30. Jadi kita telah mengumpulkan data-data yang tak bersusun ini menjadi data yang lebih tersusun. Jadi yang ni kita panggil dia apa? Ni jadual kekerapan gitu. Jadi ini data tak terkumpul, ini data yang telah terkumpul. Dia elok dah. Boleh tu? Boleh boleh. Okay, sekarang ni kita nak Boleh. Boleh kan? Okay, sekarang ni cara nak, ni dah menjadualkan dah, boleh dah menjadual. Kemudian daripada satu jadual boleh juga datang pelbagai kita boleh buat daripada jadual-jadual yang kita ada tu, yang kita dah jadualkan, kita boleh buat analisis, analisa tentang data yang kita dah susun. Contoh, ni tengok. Contohnya padam dulu. Susah padam. Okey. Contohnya kita nak tengok data yang macam ni. Contoh katanya dia ada data yang dah terkumpul ni, dah dijadualkan pun. Dalam buku pun ada ni. Dia kata ada hari, kemudian ada bilangan, bilangan tembikai. Ada kan dalam buku ada. Kemudian dia kata hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Ini jenis data dia susun macam ni lah. Harian Senin, Selasa sampai Sabtu. Lepas tu hari Ahad tu dia kata bilangan temikai yang terjual lah ni, yang terjual ke yang terbeli dia salah, 49 biji. Hari Isnin 35, hari Selasa 41, hari Rabu 30, hari Khamis 28, hari Jumaat 34, hari Sabtu 33 temikai. Ini data yang dia dah kumpul. Kemudian daripada data yang dikumpul ni kita boleh buat pelbagai analisa. Contoh analisis yang boleh buat, dia tanya berapakah jumlah temikai? Berapakah jumlah temikai yang dijual? Dijual dalam masa seminggu tu. Dalam seminggu. Jadi macam mana dapat? Kalau ditanya macam ni, berapakah jumlah temikai yang dijual dalam masa seminggu? Apa jalan nak buat? Nak dapatkan jawapan? Ni Ahad sampai Sabtu ni mana seminggu tu kan. Jadi berapakah jumlah temikai yang terjual dalam masa seminggu? Ni data untuk jual temikai. Tambah semua. Jadi tambah aja 49, tambah 35, tambah 41, tambah 30, tambah semua. Tambah semua, tambah sampailah akhir sekali tu. Seminggu punya cerita lah. Jadi bila tambah, kita akan sepatutnya dapat 250 biji temikai telah terjual dalam masa seminggu. Ni contoh lah. Soalan yang boleh tanya lagi, contoh ni macam-macam boleh, tapi ni contoh je. Kemudian dia boleh tanya beza bilangan temikai yang terjual. Beza bilangan temikai yang dijual pada hari apa nak? Hari Selasa dan Khamis. Selasa dan Khamis. Contohlah. Apakah beza bilangan temikai yang terjual hari Selasa dan hari Khamis? Ambil data hari Selasa, ambil data hari Khamis.
Dia nak apa? Beza. Jadi Tolak. 41 tolak 28. Itu kalau dia nak beza. Kalau dia kata apa ni, jumlah, ataupun dia kata ayolah jumlah temikai, jumlah bilangan temikai, jumlah kalau dia kata jumlah yang terjual pada hari Selasa dan Khamis, kita tambah, kan. Kalau dia kata jumlah temikai, kalau dia kata beza bilangan, kita tolak. Dia macam-macam boleh tanya, kan. Kemudian boleh juga dia tanya peratusan jualan temikai pada hari Khamis berbanding dengan jualan seminggu. Dia kata peratusan jualan pada Khamis sahaja. Maknanya peratusan jualan pada hari Khamis saja. Maknanya kalau peratusan ni, kita ambil nilai yang hari Khamis tu, kita bahagi dengan semua jualan. Itu nama peratusan. Ambil 28 bahagi dengan 250 biji yang terjual selama seminggu, darab 100. Ini macam-macam lah, macam-macam soalan dia boleh tanya. Salah satu dia boleh tanya jumlah, beza atau bilangan jumlah, ataupun peratusan daripada data-data. Ataupun dia boleh tanya, di dalam seminggu hari apa yang terjual paling banyak? Hari apakah temikai terjual paling banyak? Tu tengok. Ahad. Hari Ahad. Jadi maksudnya kita dapat tengok daripada data ni, hari Ahad lah banyak sekali orang beli temikai, kan. Hari apa pula yang paling sikit jualan temikai? Khamis. Hari Khamis. Jadi kita boleh nampak, kan. Itu adalah cara menjawab soalan daripada satu data. Okey. Boleh, Okey, sekarang ni kita nak menggrafkan, atau selepas kita dah jadualkan, kita nak menggrafkan. Graf ni ada 4 tadi, kan. Ingat tak tadi kita ada 4 jenis graf. Pertama, carta palang kita panggil. Yang kedua, carta pai. Kita tengok dua carta tu dulu, Sekarang ni bagaimana kita mencartakan atau menggrafkan. Grafkan jadual. Menggrafkan jadual dia ada 4, tapi belajar 2 dulu. Yang pertama, kita menggrafkan dia, kita panggil dia carta palang. Yang kedua, carta pai. Bagaimana kita membuat carta palang? Carta palang senang je. Contohnya macam carta palang, Macam mana nak buat carta palang? Berdasarkan kepada jadual. Jadual ni dia kata buat macam ni. Dia kata ni kedai, yang ini bilangan jam. Bilangan jam. Jam tangan lah. Jam tangan ke, jam memang tangan je, kan. Tak ada jam kaki, Jam tangan saja. Bilangan jam tangan dan kedai. Ni dah dijadualkan ni. Jadi kita ada kedai A, kedai B, kedai C, kedai D, kedai E. Okey. Jadi bilangan jam yang dijual, dijual oleh sebuah kedai, ada 5 buah kedai dalam sehari. Ni maknanya data ni menunjukkan jualan jam tangan oleh 5 buah kedai dalam masa sehari. Sehari jualan, jualan sehari. Kedai A jual 6, sorry. Kedai B jual 11 jam. Kedai C jual 9 buah 9 jam. Lepas tu 15. Yang ni 7. Jadi daripada jadual, bagaimana kita nak menyusun ataupun nak buat carta palang. Carta palang boleh buat 2 cara. Satu macam ni, A, B, C, D, E, mewakili, maknanya palang, maknanya kat A tu satu palang, B ada satu palang yang baru. Maknanya kita buat sini ni,
2 ataupun boleh lah 4. Nak buat macam ni pun boleh. 6, 8, 10, 12, 14, 16. Contoh ni buat macam tu. Ni 12 kita boleh buat macam tu lah. Ataupun kita nak buat 1, 2, 3 boleh. Sampai 15, sampai 16 tak kisah. Ni saya buat genap. Nak buat ganjil tak kisah kan. Kemudian A ni adalah 6. Kedai A 6 jam 6 je bilangan jam dia jual. Buat lah garisan. Buat jatah palang betul-betul dekat 6 ni. Garisannya. Yang B pula ada 11. Pergilah buat lah sampai 11. Ni 10 lebih sikit. 11. Tak sampai 12 lah. Yang C pula ni berapa? 9. 9. Boleh carta palang ni kita buat bisa sama besar lah. Kita susun tu ukuran dia biar sama. Jangan ada yang satu yang kecil atau yang besar kembang, tak boleh. Dan dia ada 15. 15. Yang terakhir ada 7 je. 7. Sini ya. Kan saya buat ni minta sama-sama susun. Dia patutnya dia sama je kan. Ada jarakkan sikit. Jadi ni nama dia carta palang. Ini carta palang ke atas, menegak. Ni menegak. Carta palang menegak. Boleh je buat macam ni. Kalau dia tanya carta palang je, kita boleh buat macam ni. Atau kita boleh juga buat macam ni. Carta palang sengit sikit. Dia punya ABC tu kat sini. A, B, C, D, E. Ini dia punya bilangan jam. Ni tadi kena tulis. Sorry Patutnya kita tulis dia punya garisan ni mewakili bilangan jam. Yang ni kedai. Macam tu. Ni pun sama lah. Pak C ni adalah kedai jam. Pak C ni adalah bilangan jam terjual. Jadi kita buatlah macam tadi juga. Sama lah kan. 1, 2, 3 sampailah 16 katakan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 16 Berarti kita buat dia palang dia lah berapa? 6 6 6 Lepas tu B berapa pula? B tu 11 sampai 11 lah kita buat. Buat lagi garisan dia sampai 11. C pula sampai berapa? Ada macam tu. Dia tak cantik lah jadi kan. Jadi kita buatlah susunan yang macam tadi juga kan. A berapa, B berapa, C berapa pula. Kan dia ada nilai-nilai ni kan. Itu juga D. D paling panjang sekali. Lepas tu last sekali E. Sama je lah. Cuma dia punya palang tu sengit. Yang ni nama dia carta palang mendata. Mendata. Kedua-duanya adalah carta palang. Dua-dua buat adalah betul. Jadi kita boleh pilih mana satu yang kita nak buat lah. Carta palang menegak atau carta palang mendata. Tapi tengoklah kalau dalam soalan peksa tu dia cakap buat carta palang mendata. Kita tahulah macam ni lah kan. Kalau dia kata buat carta palang menegak, itu aja ni. Macam tu lah. Boleh itu adalah carta palang. Boleh ni ada soalan tak sekarang tu? Boleh. Dia tak ada masalah sangat. Boleh. Boleh okay, cara yang kedua, graf yang jenis kedua adalah kita panggil carta pi. Ini susah sikit je. Carta pi ni susah sikit. Bukan susah sangat, susah sikit saja. Carta pi mesti saya tunjuk. Macam mana kita nak buat satu carta pi. Carta palang dah boleh. Ni kita nak buat carta pi. Okay, siap. Carta pi. Untuk satu-satu carta pi, mari kita buat dia punya langkah kerja dulu sebelum kita pergi ke situ. Kita kena ingat kalau carta pi ni bentuk dia bulat. Dia menggunakan sudut. Kita pun dah belajar sudut untuk satu bulatan berapa darjah? Benar? 360. 360. Betul.
Jadi apa-apa data yang ada mestilah berdasarkan kepada sudut penuh 360. Contoh, katakan saya ada data macam ni. Kereta lah, kereta. Kereta berwarna hijau. Ada kereta warna hijau? Kereta warna merah. Kereta warna hitam. Ada lah benda ini. Oh, ada hijau, merah, hitam. Kereta berwarna biru. Biru. Jadi ini dia punya bilangan. Bilangan kereta kan, ataupun kekerapan. Boleh tak bilangan tu kekerapan lah tu. Kekerapan kereta warna hijau di kawasan, katakan kawasan rumah saya lah, mungkin ada 4 biji kereta. Kalau merah mungkin ada ramai sikit pakai 8. Kalau hitam lagi ramai pakai 20. Ramai tu pakai yang hitam. Kereta biru adalah 2 orang. 2 orang yang pakai kereta biru. Jadi bagaimana kalau kita nak tukar dia kepada carta pai? Carta palang boleh buat kan? Senang je. Senang je kita buat carta palang. Kan kita letak aja nombor tu, lepas tu kita palang kan, bawah kita letak biru, hitam, merah semua. Tapi kalau carta pai, pertama sekali kita mesti dapatkan jumlah semua kereta tu. Tu jumlah mesti ada. Jumlah dia apa? Dia tambah 8, 9, 12, 13, 14. Tambah 20, 34 bilangan kereta. Betul ke? Tolong tambah 8, 9, 12, 13, 14. 34 Jadi bila kita dapat jumlah kereta yang kita dalam jadual kita tu, jumlah dia 34, kita mesti macam ni, 360 kita per 34. Kita buat macam ni. Pecahan atas tu kita nak tulis apa belum tahu. Katakan kita nak tengok sudut. Kita nak buat carta pai ni, idea dia nak buat carta pai. Pertama sekali kita tengok jumlah. Kemudian bila kita dah tengok jumlah, kita samakan sudut 360, iaitu sudut penuh, dengan jumlah yang kita dah tambah tu. Katakan kita nak tengok hijau. Letak atas ni 4. Sebab hijau 4. Makna yang ni untuk hijau. Apa yang dia punya hijau ni? Nak sudut. Sudut ni berapa? Jadi kita tulis sini H. Hijau lah. Hijau kan. Jadi kat sini macam mana kita nak buat? Nak selesaikan untuk dapatkan H. Ni algebra biasa kan. Untuk dapatkan H, 360 darab naik atas, darab dengan 4. Kan dah? Bahagi dengan 34. Macam tu. Mana kalkulator tu? Sekejap. Faham ni? Maknanya kita tengok jumlah tu, kita buat kat bawah. Sudut 360 bawah. Atas sudut 360 tu kita letak apa benda tu? Hijau. Hijau kan. Atas 34 jumlah ni kita letak nombor dia. Lepas tu kita selesai. Kalau pindah-pindahkan, maknanya 360 naik atas. 360 kali 4 dibahagi 34. Berapa darjah kita dapat? 42.3 darjah. Lebih kurang. Maksudnya kita punya carta, kita punya bulatan tu, untuk yang hijau sudutnya 42 darjah. 42.3 darjah. Jadi kita tahulah kalau tegak macam tu 90 darjah kan. Tegak macam ni 90 darjah. Jadi dia kecil sikit. Untuk dapatkan 40 tu dia kecil sikit lah. Macam tu. Jadi macam ni lah. Sudut dia 40 darjah. Dia tak tegak macam 90 lah. Dia kecil sikit pada tu. Itu 42 darjah. Selesai untuk yang hijau. Untuk dapatkan merah macam mana? Menggunakan formula yang sama, kita gantikan H tu dekat atas 360 tu, kita letak merah. Lepas tu nombor dia kat sini kita letak 8. Macam tu. Jadi kira macam tadi kak. Jadi sini 8 kan. 8 kali 360 bahagi 34. 34 tetap sama, itu jumlah. Kita dapat 84.
Kan kalau kita letak 8, dia dapat 84.7. Ya 84 ni dah dekat-dekat 90 darjah kan. Kita punya rujukan adalah 90 darjah tegak macam tu. Jadi kalau 84 ni dia besar sikit lah. Ambil lah kat mana-mana kita letak kat sini. Tapi dia tak sampai tegak, dia masih kecil jugalah. Ini adalah merah. Ni bukan hijau kan, merah dia kan, silap. Merah, sudut dia 84.7. Nampak tu? Merah siap. Nak hitam, hitam banyak 20. Jadi nak hitam punya kita ganti kat sini. Jadi H. Ini kita gantikan 20. Tekan calculator. Mana sini 20 lah. 20 kali 360 dibahagi 34. Dapat 211. Sudut ni sekarang 211.7 darjah. 200 darjah kalau macam ni 90. Tegak macam ni 90. 200 mestilah besar kan, mestilah besar daripada ni. Besar sangat lah. Jadi 200 darjah mesti dia kembang. Kalau tegak sekalipun berapa darjah? Kalau tegak je, kalau garis tegak 180. Ini 200 mesti sudut dia lebih besar daripada ni lah ni. Dia macam tu, dia kembang lagi jadi hampir-hampir sini lah, kembang habis. Ni ini yang 211.7 darjah, iaitu hitam. Ada tinggal sekecil lagi kecil tu. Yang kecil ni lah yang terakhir, iaitu biru. Biru tu 2 darjah. Jadi kita tak kira, tak apa, sebab kita dah kira yang lain lah. Mesti yang ni biru, iaitu berapa darjah balance dia. Kalau nak kira kita masuk sini 2. Sini kita letak 2 lah. Sini kita letak lah biru. Kan kita kira tengok 2 kali 360 bahagi 34, 21 darjah. Ya tu kecil je darjah dia. 21 darjah. Dapatlah satu carta pi. Macam tu. Boleh tak ni? Tu macam mana? Dia ada susah sikit nak buat carta pi. Faham. Faham kan? Okay, tak apa. Kita break dulu. Lepas ni kita sambung buat carta pi lagi sekali. Tahu? Kita buat dia satu carta pi. Okay, tak apa. Ambil masa dulu. Break dulu dalam masa berapa minit? 15 kan? 10 9.50 kita sambung lagi. Boleh? Boleh.